Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan menarik hari ini, Kementerian Kejaraya ambil langkah-langkah intervensi dalam memantau projek sakit seluruh negara. Perincannya langsung bersama Buma Wen di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Kementerian Kejaraya KKR sentiasa memantau 2.8% projek sakit seluruh negara dengan mengambil langkah intervensi bagi menyelamatkan projek-projek tersebut. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi memberitahu kerjasama telah dibuat di peringkat kontraktor dan JKR sendiri. Seterusnya, siasatan mendapati antara masalah dihadapi mereka ialah melibatkan kewangan. Hanya 2.8% projek yang dikategorikan sakit dia dari semasa ke semasa lah. Jadi makna dia kita laksanakan projek-projek dengan sangat cemerlang kerana 97.8% kita siap dengan terbaik, ya. So it's negligible lah 2.8% tu. Kebanyakannya kontraktor berdepan dengan masalah kewangan lah. Walau bagaimanapun, katanya daripada jumlah tersebut, sebanyak 97.2% adalah projek yang sudah siap dengan cemerlang. Beliau memberitahu pemberita selepas majlis penyerahan 2 projek siap pembinaan gantian penuh 12 bilik darjah dan lain-lain kemudahan SK Jalan Haji Baki Padawan Sarawak dan Sekolah Dives Sarawak 2021 pembinaan gantian dan tambahan bangunan SMK Sungai Pauh Sarike Sarawak di SK Kampung Haji Baki Padawan hari ini. Perbincangan telah dijalankan dan kontraktor telah diberikan tempoh masa yang ditetapkan mengikut kes masing-masing. Dalam pada itu, beliau memuji kontraktor bagi 2 projek sekolah tersebut kerana telah melaksanakan projek dalam tempoh masa dan kos yang ditetapkan. Rekaan bagi SK Kampung Haji Baki patut dijadikan contoh untuk pelaksanaan projek sekolah lain. Berikutan rekaannya sesuai dengan keadaan semasa. Pelaksanaan projek bekalan air berimpak tinggi di Bukit Song bernilai sekitar 41.1 juta ringgit sedang dilaksanakan bagi menambah baik infrastruktur dan sistem bekalan air di kawasan Beluru, Bekenu, Niah dan Subis. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi memberitahu ianya bertujuan bagi menampung permintaan bekalan air yang semakin meningkat di kawasan-kawasan berkenaan. Projek bekalan air tersebut telah dirancang dengan teliti oleh Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBALK Sarawak sebagai agensi pelaksana. Projek yang masih dalam fasa pembinaan ini melibatkan pembinaan stesen pam penggalak baharu berkapasiti 3 juta liter, pembinaan tangki reservoir berkapasiti 5 juta liter, pembinaan tangki aras tinggi berkapasiti 3 juta liter di Pekan Bekenu dan pemasangan saluran paip baharu sepanjang 31 km. Siapnya projek ini pada suku pertama 2025, ia akan meningkatkan kapasiti pengeluaran bekalan air bersih kepada para pengguna di Bekenu, Beluru, Niah dan Subis. Beliau memberitahu dalam satu kenyataan media setelah melawat projek JBALK di Bukit Song. Baik saudara, projek pembesaran Taman Awam Miri Fasa 4 bakal dimulakan dengan jangkaan siap dalam tempoh 12 bulan. Ianya melibatkan kawasan tebing batu dan Forest Park dilaksanakan dengan kos 1.5 juta ringgit dibiayai Kerajaan Sarawak. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, projek ini adalah untuk menonjolkan keunikan landskap geologi kawasan Taman Awam Miri termasuk formasi tebing batu serta meningkatkan kemudahan awam di taman ini. Katanya semasa mengadakan lawatan ke tapak projek tersebut, Taman Geologi ini merangkumi kawasan seluas 11.03 ekar yang akan memelihara ciri geologi unik serta menyediakan ruang rekreasi. Projek yang dibangunkan oleh Majlis Bandaraya Miri ini melibatkan pembinaan jalan masuk utama, hentian, tandas awam, pavilion, 2 trek jogging dan 1 laluan geologi. Dengan siapnya projek ini kelak dijangka akan menjadi tarikan baharu pelancong serta merancangkan sektor pelancongan Bandaraya Miri. Kerajaan Sarawak menyasarkan sebanyak 60% pelajar didaftarkan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM jelang tahun 2030. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagawiin memberitahu ini adalah sebahagian daripada strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 Kerajaan Negeri. Setakat ini, seramai 30% pelajar telah didaftarkan dalam bidang STEM di Sarawak.
Menurut Datuk Seri Roland, kementeriannya komited membantu para pelajar mencapai impian menerusi bidang STEM melalui pelancaran pelbagai inisiatif untuk mempromosikan STEM di seluruh negeri, termasuk program yang direka menjadikan pembelajaran interaktif dan menyeronokkan. Beliau berucap pada perasmian STEM Hub dan Karnival STEM, Baduk STEM Mini Expo 3.0 di SMK Padawan. Ujarnya, walaupun sasaran Kerajaan Sarawak untuk 60% penyertaan STEM menjelang tahun 2030 mungkin kelihatan seperti jumlah yang besar, tetapi beliau yakin ia mampu dicapai. Dalam pada itu, kementeriannya juga memberi tumpuan memastikan guru mendapat sokongan dan sumber diperlukan untuk membimbing para pelajar. Saudara, stigma suasana perpustakaan yang membosankan di kalangan komuniti dapat diubah dengan pelaksanaan program literasi maklumat menyeronokkan dengan inklusiviti digital pada masa kini. Hubungan baik perpustakaan penyedia perkhidmatan dengan pengguna dapat dipertingkatkan di samping menyebarluaskan peranan perpustakaan dalam komuniti menerusi penganjuran program Library Open Day. Ini dijelaskan oleh Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, bahawa program sebegini dapat menggalakkan komuniti mengunjungi perpustakaan bagi pelbagai tujuan positif. Program ini juga adalah selaras dengan pemberdayaan matlamat pembangunan mampan iaitu Sustainable Development Goal dalam kalangan komuniti. Beliau memberitahu pemberita selepas merasmikan program Library Open Day di Perpustakaan Awam Bintangor. Dalam pada itu, program ini turut berkolaborasi bersama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan mengadakan pembelajaran STEM, justru menambah pengetahuan peserta dan meningkatkan kemahiran berfikir serta memupuk kesedaran pentingnya pembelajaran STEM. Hampir 100 penduduk dari 2 buah rumah panjang di Lemana Engkelili dalam bahagian Sri Aman terjejas akibat tanah runtuh dan banjir. Kejadian membabitkan 8 pintu bilik di rumah Unsa, Sekandis dan rumah Alexandi, Sekandis Baruh. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi PGO Bombas Sarawak, 76 penduduk dari 5 pintu bilik di rumah Unsa ditimpa tanah runtuh hingga menyebabkan kebanyakan dinding bahagian dapur roboh. Ia disebabkan kejadian tanah susur dari bukit di belakang rumah panjang tersebut, ekoran hujan lebat sepanjang malam kemarin. Sementara itu, sebuah rumah persendirian didiami 4 penghuni di kawasan sama ditenggelami air sehingga paras bahagian bumbung akibat limpahan air disebabkan kenaikan air Sungai Kesit selepas hujan lebat. Di rumah Alexandi, 15 penghuni dari 3 pintu bilik terjejas akibat kejadian tanah runtuh dari bukit di bahagian hadapan rumah panjang menyebabkan bahagian dinding hadapan atau ruai rumah panjang tersebut roboh. Terdapat jalan kebun di sekitar kawasan turut terjejas dan terputus jalan disebabkan kejadian itu. PGO memaklumkan kedua-dua rumah panjang itu masih berdepan risiko berlaku semula tanah runtuh sekiranya hujan lebat masih berlaku kerana terdapat pergerakan tanah semasa pemantauan dijalankan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi untuk perkembangan berita selanjutnya. Sahi, silakan. Baik Buma, terima kasih.